Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai ya. Dan jika ada gangguan jangan ke mana-mana, tunggu sehingga gangguan itu habis. Sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Now, kita sudah tahu bahawa kerajaan menerusi belanjawan yang dibentangkan tahun lepas telah memperkenalkan pelbagai cukai baru dan memperluaskan skop cukai yang sedia ada, khususnya SST. Dan kita diberitahu bahawa peningkatan dalam cukai ini tidak akan meliputi barang-barang makanan. Jadi rakyat ia tidak akan membebankan rakyat. Hari ini saya nak jelaskan dalam bahagian pertama ni betapa sebenarnya kenaikan cukai ini bukannya membebankan golongan yang didakwa menjadi target, iaitu golongan mahakaya, tetapi sebenarnya ianya menjadi beban terutamanya oleh golongan kelas sederhana. Dan kelas sederhana di negara ini, khususnya majoritinya adalah tak lain tak bukan Melayu Islam. So, bagaimana mereka terjejas? Now, sebelum apa-apa, saya ada membuat satu live berhubung dengan ekonomi dan ringgit ya. Dan anda perlu scroll ke bawah dan rujuk kepada live berkenaan, di mana tajuk dia ada perkataan ekonomi dan ringgit. Dia ada bahagian 1 dan bahagian 2. Di situ saya dah jelaskan secara terperinci apakah kesan ataupun pengaruh yang dibawa oleh kelas pertengahan kepada ekonomi sesebuah negara. Di sini saya tidak ingin masuk mendalam, tetapi sepintas lalu, kelas pertengahan ini adalah sebenarnya penjana utama ekonomi dalaman sesebuah negara ya. It keeps the economy moving and going. Dan sesebuah negara di mana kelas pertengahan dia besar, ekonomi negara itu akan stabil dan maju, berbanding dengan negara di mana kelas pertengahannya kecil. Jika contohnya ada satu-satu negara kelas pertengahan dia kecil, maknanya dia agihan pendapatan atau di kalangan rakyat dia membimbangkan, kerana anda sama ada terlalu kaya atau terlalu miskin, kelas pertengahan dia kecil. So kelas pertengahan yang besar akan menjamin sebuah ekonomi sihat, kerana secara am, tanpa masuk secara terperinci, orang yang belanja paling banyak adalah mereka dari kelas pertengahan ya. So walaupun mereka bukannya kaya raya, tetapi volume dia, jumlah yang banyak di dalam kelas pertengahan ini akan memastikan ramai berbelanja. Dan di Malaysia berbanding dengan negara-negara lain, kelas pertengahan lebih banyak berbelanja, kerana Melayu Islam secara amnya dia memang tabiat dia berbelanja lebih sedikit ya. Dia kurang menyimpan terlalu banyak harta kekayaan ya. Dia sekadar dia selesa, dia boleh hidup ya, dia akan belanja. Okey. So itulah kelas pertengahan. Now, kelas pertengahan ni harus digalakkan untuk berbelanja, khususnya dalam pada ekonomi negara menghadapi kesulitan ya. Now, to keep the economy moving, you have to have expenditure, you have to have people spending ya. So mesti ada permintaan dan perbelanjaan ya. Nah, untuk galakkan orang-orang kelas pertengahan ni berbelanja, anda tidak boleh menakut-nakutkan mereka. Sekarang ni kelas pertengahan sudah takut. Ini adalah pertama kali dalam sejarah kelas pertengahan terlalu takut, khususnya apabila pertama kali dalam sejarah, jangan kata beras tempatan harga tak boleh harga beras naik, jangan kata harga beras naik, beras tempatan tak boleh ditemui. Pelik ya, hampir 70% pengeluaran beras adalah beras tempatan, 30% lebih saja import, tapi yang dijumpai adalah beras import, bukannya beras tempatan. Dan kita tidak ada penjelasan dari kerajaan. So ini adalah satu antara beberapa sebab orang dah cemas bila dia terpaksa berbelanja banyak untuk makanan ruji, makanan asas, dan kemudian kos barangan melambung. Ini bukan hanya retorika, memang tengah melambung. Dia dah melambung
2-3 bulan lepas pun dah naik 20%. Baru-baru ni selepas tahun baru Cina, ada kedai makan sampai 20-30% dia naik. So harga barang makanan menggila, especially restoran. Jika anda pergi makan, bukan restoran mewah, restoran biasa, harga barang makanan meningkat, minuman meningkat. So this is reality. Ini bukannya satu perkara yang saya kira orang akan sangsi. Sesiapa yang menonton di kalangan rakyat biasa sudah tahu apa yang saya ceritakan itu benar. So benda ni, tahap atau kadar kos sara hidup meningkat ini tidak sepertinya sebelum ini. Okay. Now, pada masa yang sama, kita sedang berdepan dengan ringgit yang terlemah dalam sejarah, especially dalam 3 dekad lebih. Ekonomi pun menghadapi masalah besar, ekspor merudum bulan demi bulan beratus juta ringgit, ya, berbilion ringgit equity aset mengalir ke luar negara dan sebagainya. All this is happening, ya. So salah satu perkara yang harus sebenarnya ditekankan oleh kerajaan ialah penggubalan satu dasar menerusi kajian penubuhan jawatan kuasa yang bersesuaian, di mana satu kerangka kerja diwujudkan yang menjadi dasar atau asas kepada dasar yang memberi keyakinan kepada kelas pertengahan dan memastikan kelas pertengahan tidak begitu terkesan supaya nak galakkan kelas pertengahan berbelanja, bukan menyebabkan kelas pertengahan yang dah sedia takut lebih takut. Tetapi ini tidak dilakukan. Sebaliknya, kerajaan telah memilih masa ini untuk memperkenalkan banyak cukai baru dan skop cukai yang sedia ada telah diperluaskan. Contohnya SST. SST telah dinaikkan daripada 6% kepada 8%. Now, dia kata tidak melibatkan barang-barang makanan dan sebagainya. Jadi ia tidak akan membebankan rakyat. Tetapi ini adalah satu maklumat yang tidak tepat, tidak betul. Ya, sebenarnya kenaikan cukai ini tidak mempengaruhi golongan yang dikatakan maha kaya itu. Bila orang dah maha kaya, anda naikkan cukai, anda akan dapat lebih dari mereka. Tetapi mereka adalah 1% yang nipis yang kepada dan sumbangan mereka kepada ekonomi tidaklah sehebat kelas pertengahan, dan mereka tidak ada masalah untuk membayar cukai itu. Yang ada masalah adalah kelas pertengahan. Now, dikatakan kelas pertengahan tidak akan dibebankan. Mana mungkin tidak dibebankan? Kerajaan telah memasukkan logistik ataupun perkara-perkara berkaitan dengan logistik ke dalam sistem pencukaian. Kalau dulu logistik tidak terlibat, maknanya 0%. Logistik ni daripada anda adalah pengurusannya, sumber dari mana anda dapat barangan kepada penyimpanan barangan atau penstoran barangan kepada penghantaran barangan, ya. So sumber dari mana ianya dapat, pengilang, ya, anda import, contohnya anda beli dari pengilang, itu pengurusan semua ni. Kemudian anda nak lihat simpan di gudang mana, custom dan sebagainya, dan kemudian anda edarkan kepada peruncit sebagai contoh, ya, melibatkan pengangkutan dan sebagainya. Semua ni adalah logistik. Dulu tidak dikenakan cukai, sekarang ni dia dikenakan cukai 6%, iaitu pada kadar SST yang lama. Dengan cara ini, kerajaan kata jangan bimbang, logistik ni SST dia tidak meningkat, dia pada 6%, kekal pada tahap lama. Betul, tetapi dulu logistik tidak dikenakan cukai, sekarang logistik dikenakan cukai, atau ada cukai, pencukaian melibatkan logistik. Dan logistik ini melibatkan semua, hampir semua, ya, industri, termasuklah industri-industri yang walaupun bukannya industri makanan tetapi berkait secara tidak langsung dengan makanan. Nak paket Maggi tu, nak bungkus, anda pakai plastik dari mana? Ya, mesti ada sumber dia. Itu melibatkan logistik. Kemudian storage of barangan, kemudian penghantaran barangan, semua itu melibatkan logistik. Di situ ada cukai. Daripada 0% sekarang terus naik kepada 6%. So memang tak naik, tetapi dulu tak ada. So kemudiannya seperti yang telah dibentangkan oleh MP, ya, Syed Saddiq. Anda pergi rujuk kepada hujah Syed Saddiq ni. Saya jarang quote him lah, saya jarang
jarang petik apa yang dikatakan oleh Syed Saddiq, tapi ini menarik sebab cara dia hujahkan benda tu tepat, ya. Dia beritahu SST naik daripada 6% kepada 8%. Memang betul. Banyak bidang terkesan, ya. Contohnya, anda gunakan Shopee, anda gunakan Lazada, Pos Laju, macam-macam, ya. Anda beli insurans, ya. Kemudian anda pergi alat-alat sukan, ya, benda-benda berkaitan dengan sukan. Ini bukannya barang-barang yang melibatkan golongan maha kaya. Ini adalah barang-barang ataupun tempat-tempat perbelanjaan di mana orang yang paling besar berbelanja bukannya maha kaya tetapi kelas pertengahan. Dan majoriti dalam kelas pertengahan adalah orang Melayu Islam. Okey, dan Melayu Islam memang dia berbelanja banyak. In terms of volume, they are very very large in numbers, and mereka ni bukannya suka simpan terlalu banyak. Dia simpan setakat yang perlu, kemudian dia memang berbelanja banyak. Ini bukan apa, ini memang fakta. Okey, so mereka paling terkesan, ya. Maknanya logistik ini akan mempengaruhi semua industri, termasuk industri makanan, kerana ada faktor pengangkutan, ada faktor penyimpanan, storage, warehouse, apa, ya, courier, whatever lah. So pengurusan semua ni dikenakan cukai, ya. Dan kita tidak tahu cukai ni, adakah kita membayar cukai atas cukai seperti yang telah dijelaskan oleh MP Putrajaya, Contohnya, seorang pengilang, dia beli barang mentah, ya, untuk satu tujuan tertentu, kemudian dia pergi beri kepada peruncit, itu pun logistik, ya. Dia barang mentah dia beli daripada kilang tertentu, itu pun melibatkan logistik, situ dah kena cukai. Kemudian dia buat kepada produk, kemudian dia simpan di sesebuah gudang sebagai contoh, itu melibatkan logistik. Di situ adakah kena cukai sekali lagi? Kemudian dari situ hantar kepada peruncit, adakah di situ kena cukai sekali lagi? Jadi benda ni tidak dijelaskan dengan tepat, kerana sebelum ini benda ni tak wujud, sebab dulu logistik tidak dikenakan cukai. Semua kos-kos ini bagi barangan-barangan yang digunakan oleh industri makanan, termasuk, ya, industri makanan, semua kos logistik ini akan ditanggung oleh siapa? Akan ditanggung oleh anda. Dan golongan mana yang paling banyak menanggung kos ini? Golongan kelas pertengahan. Golongan kelas pertengahan ni majoriti dia siapa? Majoriti dia Melayu Islam. So, pendek kata, sekarang ni anda menakut-nakutkan kelas pertengahan. Mereka sedang dibebankan dengan kos sara hidup yang meningkat, dan tadi saya baru cerita babak logistik dengan SST, belum cerita benda-benda lain. So, dengan harga ataupun nilai ringgit yang sedang melemah ini akan meningkatkan lagi kos sara hidup apabila kita melibatkannya benda-benda yang diimport menggunakan US dollar. Oleh kerana ringgit kita lemah, maka ianya akan diterjemahkan kepada perbelanjaan yang lebih besar, tapi gaji tidak naik. Jadi kerajaan tidak pernah menceritakan bahawa mereka sedang mempertimbangkan satu formula bagaimana untuk mewujudkan satu skala supaya dengan kenaikan kos sara hidup pada tahap tertentu, ada formula yang akan menjamin satu skim kenaikan gaji bagi penjawat awam sebagai contoh. Tidak ada, ya. Cuma rakyat sekarang terbeban dengan belanja ini, belanja itu, kemudian belanja bil api akan meningkat, belanja ini akan meningkat, itu akan meningkat. Rakyat akan makin takut untuk berbelanja. Bila rakyat makin takut untuk belanja, khususnya golongan kelas pertengahan, bila mereka simpan duit, ianya akan meningkatkan lagi kadar perosotan ekonomi. Dan mungkin untuk jangka pendek kerajaan akan melihat satu peningkatan dalam pendapatan, tapi bagi jangka panjang ianya akan memudaratkan ekonomi apabila golongan kelas pertengahan tertekan dan tidak ingin berbelanja, mereka menyimpan. So, untuk jangka panjang benda ni memusnahkan ekonomi. Jadi saya tidak faham, benda ni saya dah sebut masa perbelanjaan dibentangkan. Semua yang telah diperkenalkan oleh kerajaan tidak kena pada tempatnya. Seolah-olah kerajaan tidak tahu apakah ubat yang paling sesuai
untuk diberi bagi keadaan ekonomi semasa. Mereka tidak tahu membaca keadaan ekonomi semasa dan penawar yang betul untuk diberikan. Mereka memberi satu formula yang hanya akan membantu memudaratkan ekonomi. Kita sebenarnya tidak perlu peningkatan sebarang cukai untuk menjana semula ekonomi negara ni. Malah kalau nak fikirkan peningkatan cukai dan sebagainya, ianya harus dilakukan 3 hingga 5 tahun akan datang apabila ekonomi menjadi makin mantap. Ya. So I do not know what the government is doing. Dan yang paling membingungkan ialah apabila pembangkang yang sekarang sedang membicarakan benda ni, dan saya kagum ya, khususnya MP Putrajaya dan sebagainya, tetapi masa undian belanjawan mereka tidak membuat undi belah bahagi. Saya tahu pembangkang akan beritahu, atau mungkin mereka merasakan kalau kita buat undi belah bahagi pun bukan boleh runtuhkan kerajaan pun, jadi buat apa, biarlah dia orang buat undian suara belanjawan diluluskan. Bukan, saya bukan suruh buat undi belah bahagi untuk runtuhkan kerajaan ataupun untuk gagalkan belanjawan. Biar belanjawan itu lulus, tetapi sekurang-kurangnya dengan undi belah bahagi akan tercatat jumlah undi yang kerajaan rugi daripada pembangkang kerana membangkang belanjawan yang tidak kena pada tempatnya. So at least ada satu message, ada satu data menunjukkan berapa ramai daripada ahli pembangkang yang telah membangkang belanjawan itu. Ya. So bila mereka tidak bersuara pada ketika itu, bila mereka tidak memastikan bahawa ada rekod menunjukkan pembangkang telah menyuarakan secara spesifik menerusi undian bahawa belanjawan ini sebenarnya tidak sesuai, jadi sekarang agak terlambat sedikit. Tetapi tidak mustahil untuk kita bekerjasama dengan kerajaan untuk membuat perubahan-perubahan kepada dasar agar ianya mampu membawa kepada perubahan positif buat ekonomi negara dan khususnya ekonomi Melayu Islam. Untuk itu pembangkang perlu telus atau bersifat besar hati. You have to be awak perlu menunjukkan kepimpinan anda lah yang tidak hanya nak melawan kerajaan, tetapi sebaliknya mencadangkan agar ditubuhkan satu jawatan kuasa meliputi semua, termasuk pemimpin-pemimpin pembangkang yang hebat berhujah seperti MP Putrajaya, Syed Saddiq, duduk dalam satu jawatan kuasa ini untuk membawa perubahan-perubahan positif kepada dasar kerajaan agar benda-benda yang sedang dilakukan yang akan memudaratkan ekonomi dapat dihentikan. Ya? So membangkang satu cerita, tetapi memberi jalan penyelesaian lagi satu cerita. So saya harap kita bersifat matang dan melakukan perkara ni bekerjasama dengan kerajaan untuk mencari jalan penyelesaian, kerana mangsa akhirnya adalah rakyat Malaysia. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.